sunat ke pacak pelepah kurma, pelepah tamar ataupun daun kelapa ke atas kubur setelah kebumikan mayat. Ini tajuk dia. Dalam kitab Arab dia kata yusannu wad'u jaridatin khadra 'ala al-qabri lilittiba'. Dan disunatkan meletakkan pelepah khurma. Dia tulisnya kha, khurma. Sekarang ni buah kurma ke buah khurma? Kaf ke kha? K ke KH? Yang kamu dah sebut buah kurma ke buah khurma? Khu, K, kurma. Dalam kitab ni tulis dengan kha, khurma. Buah khurma. Tak apalah bahasa Jawi biar dia. Yang pentingnya sunat ke tidak kita letak pelepah kurma yang masih hijau atau segar di atas kubur itu sebagai ittiba kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah Nabi lalu dengan ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lalu dekat dua kubur. Lepas tu Nabi tanya, Nabi kata dua orang dalam kubur ini sedang apa? Sedang diazab. Dengar. Dua orang dalam kubur ini sedang diazab. Kenapa dia diazab? Limaza? Jadi Nabi bagi tahu sebab. Sebab seorang ini berjalan dengan namimah, batu api. Tahu batu api? Duduk laga-lagakan orang. Maka perangai dia lagu ni kena azab dalam kubur. Na'udzubillah. Kita ni jangan jadi batu api dah. Siapa dia tak mau diazab dalam kubur, jangan jadi batu api. Hak seorang lagi la yastabri. Maknanya dia kencing tak suci daripada air kecil. Tak bersih. Dua orang kena azab. Bila kena azab, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pelepah tamar yang basah, belah dua, pacak sini seorang, pacak atas kubur ni seorang. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, mudah-mudahan Allah Taala ringankan azab kubur selagi pelepah tamar ini tidak kering. Wadah? Maknanya itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Allah Taala akan ringankan azab kubur ni selagi pelepah tamar itu tak kering. Dua tu ya, Nabi tak buat kubur lain, dia buat dua kubur tadi ya. Kubur orang lain tak buat. Sebab itulah para ulama berbeza pandangan dalam masalah ni, nak buat ke tak buat. Sebab yang kedua, sebab yang pertama dia kata ittiba, ikut Nabi. Nabi pernah pacak pertama atas kubur. Sebab yang kedua kerana berkat tasbih pelepah itu diringankan fitnah kubur dari mayat itu. Maknanya ialah tasbih pelepah yang basah itu lebih sempurna daripada tasbih pelepah yang kering, dengan mengingatkan bahawa semuanya bertasbih. Hak pokok daun hak kering pun tasbih, yang basah tasbih, tapi hak tasbih hak basah itu lebih kuat. Itu pandangan dia. Sebab diambil daripada ayat Quran surah Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Dan tidak ada daripada suatu malaikat ianya bertasbih memuji Allah. Habis. Yang ketiga, tulis yang ketiga. Dan dikiaskan daripada pelepah tamar itu apa yang sudah menjadi kebiasaan, seperti memacakkan pokok raihan, pokok yang bau sedap, bunga dia bau sedap, yang berbau harum masih segar. Jadi dia kata itulah sebab sunat kita pacak. Maka kata Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hadha mazhabu katsirin, ini ramai ulama kata sunat. Namun begitu ada pandangan yang kedua kata tidak sunat. Sebab apa? Tulis, kata Imam Al-Khattabi ni ulama hadis, dan dia juga Syafi'i. Dia kata istankar Al-Khattabi. Khattabi kata tidak tepat tu pandangan tu. Sebab apa? Sebab hadis ini
Khas sebab Nabi kata Allah Ta'ala akan ringankan azab dua orang ini selagi mata tamah aku pacak ni tak kering. Bermakna li'anna fil jaridati ma'nan yakhussu, maknanya dia ada khas dia. Jadi kita kata itu menunjukkan bahawa ini khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak tahu pun orang ni kena azab tak azab. Maka dengan itu, kalau sudah ke bumi mayat, kita ada apa-apa ya pokok atas tu, daun kurma ke, daun kelapa ke, daun pisang mudah kecil sikit dah, ambil hak lama-lama sikit. Gi tanda kubur tidak jadi masalah. Tapi kalau nak etika, mayat ni akan rengi azab ni sebab kita pacak pokok, sebab pokok bertasbih, kita kata sukarlah. Terutama sekali perkuburan di Malaysia, bukan sakat awak pacak tu, kubur tu duduk di bawah pokok. Tak? Tengok belakang asrama tu, berapa pokok ada terkubur? Pokok besar tu lagi kuat tasbih, kalau nak kira lah. Jadi sebab tu dia dikhilaf masalah ini. Saya apa yang disebut oleh para ulama mengatakan itu lebih tidaklah menjadi satu umum, sebab Nabi tak letak semua kubur sahabat lain. Dia letak dua orang tu ya kubur untuk syafaat dia. Wallahu a'lam. Maka dengan itu, tengok ni. Dan haram mengambil sesuatu daripada pelepah yang hijau atau raihan hijau itu selama ianya tidak kering. Ini timbul masalah ni. Kalau pergi ziarah kubur keluarga kita mati, boleh tak boleh kita cabut rumput atas kubur tu? Boleh tak boleh? Dia kata kalau cabut rumput atas kubur, bukan hak luar tu, hak atas kubur betul. Dalam benda kubur ada rumput. Ni dia pergi dengan pandangan, dia kata kalau cabut haram sebab benda tu duk tasbih, mu cabut, jadi tak adaklah tasbih. Itu pandangan dia. Pandangan dalam kitab ni. Jadi kalau kita cabut, tak boleh ambil. Haram mengambil sesuatu daripada pelepah yang hijau atau raihan hijau itu selama ianya tidak kering. Dan kerana dengan mengambil pelepah tamar itu, maka berarti meluputkan hak mayat yang datang dari sunnah Nabi SAW. Kita mengatakan sukarlah, sebab nak kata sunnah Nabi tak dua pokok tu ya. Tak lain dia tak letak. Kenapa dia ambil tak letak atas kubur anak-anak perempuan dia, atas kubur anak dia Ibrahim, ataupun kubur sahabat-sahabat dia yang mati awal? Tidak diletak, kecuali dua kubur tadi. Yakni keringanan dalam fitnah kubur dengan berkat tasbihnya itu, dan dengan mengambil raihan yang wangi itu berarti meluputkan hak mayat dengan gembiranya para malaikat dengan bau wangi di atas kubur itu yang turun dari langit kerananya. Jadi malaikat turun dari langit kerana nak pergi cium raihan ada atas kubur. Demikianlah kata-kata syekh kami yang dua orang itu, iaitu Ibn Hajar dan Ibn Ziyad. Jadi anak kata wallahu alam, apa yang saya teliti daripada perbahasan para ulama mengatakan bahawa tidak haram kita pergi cabut lebih-lebih lagi. Di Malaysia ni rupuk dia cepat panjang. Mana kalau kita pergi ziarah tak cabut, mari pula jadi hotel kubur mak ayah kita tu. Dan hadis yang menunjukkan Nabi kita pacak pelepah tamar itu hanya dua kubur itu saja, tidak dipacak pada semua kubur. Jadi kita kata wallahu alam, benda ni ada khilaf ulama. Jadi kita memilih khilaf yang tidak melarang dan juga khilaf yang tidak mengatakan bahawa mesti kita kena letak pokok atas kubur biar dia tasbih. Anak dia buat apa? Kenapa anak dia tak mari doa kepada mak ayah dia? Dia tu harap ke pokok dia. Sebab itulah seorang sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tengok orang duk buat atap atas kubur ayah dia. Buat atap. Macam kita sebahagian ni buat atap atas kubur. Ibnu Umar kata yang meneduhkan orang dalam kubur ini bukan atap. Yang meneduhkan orang dalam kubur ini amalan dia. Amalhu yuzilluhu amaluhu. Yang meneduhkan dia amalan dia, bukannya atap-atap yang kamu buat. Wallahu a'lam.